Hai, selamat datang ke channel Cikgu. Selepas menonton dan belajar, jangan lupa untuk like dan subscribe channel Cikgu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ini kita akan teruskan lagi pembelajaran kita dalam tajuk ungkapan algebra, iaitu 5.1 pemboleh ubah dan ungkapan algebra. Iaitu ini adalah video sambungan daripada video sebelum ni, di mana kita dah belajar beberapa perkara dalam topik 5.1. Okay, hari ini cikgu akan sambung pelajaran kita, iaitu yang pertama kita akan belajar mengenal sebutan dan pekali dalam suatu ungkapan. Kemudian yang kedua, kita akan belajar sebutan serupa dan tidak serupa dalam satu ungkapan algebra. Okey, hanya ada dua perkara sahaja untuk kita habiskan untuk tajuk 5.1. Okey, so yang pertama adalah sebutan dan pekali dalam suatu ungkapan. Okey, sebelum ni kita dah belajar apa itu ungkapan. Ungkapan algebra mesti ada nombor dan juga pemboleh ubah ya, ataupun huruf. Okey, so kalau kita tengok contoh yang diberi dalam buku teks ini, okey, diberi satu ungkapan So kat sini dia tulis ungkapan, misalnya 2x tambah 3y. Kenapa kita panggil ungkapan algebra? Kerana ada nombor dan huruf. Okey, nombor dan huruf ini dan ada operasi dekat situ. Kita ada operasi tambah dekat sini. So ada ungkapan algebra kita panggil. Okey, so tapi kali ini kita nak kenal sebutan dan pekali. Okey, so sekarang kita belajar sebutan dulu. Jadi macam mana kita nak kenal sebutan? Okey, diberi contoh dekat sini. 2x ialah hasil darab nombor 2 dengan pemboleh ubah x. Okey, so kalau kita tengok dekat contoh dekat sini, okey, ini adalah nombor, 2 ni adalah nombor, x ini adalah pemboleh ubah. Okey, so ada nombor, ada pemboleh ubah, kita panggil ia satu sebutan. Okey, itu adalah sebutan algebra. Okey, yang kedua kita ada 3xy ialah hasil darab 3 dengan pemboleh ubah x dan y. Okey, seperti yang cikgu dah terangkan sebelum ni, bila kita ada 3xy macam ni, bermaksud kalau tak ada apa-apa operasi di tengah-tengah ni, okey, so kita tak ada nampak apa-apa operasi, bermaksud itu adalah darab. Jadi 3xy tu maksudnya 3 darab x darab y. Jadi dekat sini kita ada nombor, iaitu nombor 3, dan kita ada pemboleh ubah xy. Okey, jadi bila ada pemboleh ubah xy, ada nombor, kita panggil ia sebagai sebutan algebra. Jadi sebenarnya 2x tambah 3y ini, kita ada dua sebutan algebra. Iaitu yang pertama adalah 2x dan yang kedua adalah 3xy. Okey, so ada dua sebutan algebra dalam satu ungkapan. Okey, cikgu harap faham Okey, sekarang kita pergi kepada contoh 5. Okey, so kita pergi kepada contoh 5. Kenal pasti sebutan algebra daripada ungkapan algebra yang berikut. Okey, so dia nak kenal pasti sebutan. So, refer pada soalan, dia nak sebutan algebra daripada ungkapan. So, x tambah 5x. Okey, soalan yang pertama kita pergi kepada soalan pertama. X tambah 5x ni adalah satu ungkapan algebra. Okey, dia tanya sebutan. Okey, sebutan ni kalau macam tadilah 2x. Kalau contohnya tadi, kita ada 2x tambah 3y. So, ada 3xy. So, ini satu sebutan, ini satu sebutan. So, ada dua sebutan. Kalau x tambah 5x, kita ada sebutannya ada dua. Iaitu 1x. Okey, ini 1x. Dan satu lagi 5x. So, ada dua sebutan dalam satu ungkapan itu. Okey, faham Jadi, kita pergi kepada soalan D. X per 8 tolak 7y. So, ada berapa sebutan? Ada dua. Apa dia dua? Yang pertama adalah x per 8. Yang kedua adalah 7y. Okey, tambah tolak yang kat tengah tu kita abaikan. Okey, kita pergi kepada soalan C. Iaitu PQ tolak 2Q tambah 13. So, ada berapa sebutan? Ada 3 sebutan. Iaitu yang pertama PQ, yang kedua 2Q, yang ketiga 13. Okey, so ada 3
sebutan dalam satu ungkapan algebra. Okey, kita pergi kepada soalan D. M kuasa 2 tolak 2M tambah N tolak 6. So, ada berapa ungkapan? Ada 4. Ada 4. So, apa 4? Yang pertama, M kuasa 2. Yang kedua, 2M. Yang ketiga, N. Yang keempat, 6. So, ada 4 sebutan dalam satu ungkapan algebra. Okey, operasi yang di tengah ni kita abaikan. Okey, operasi tambah tolak ni kita abaikan dia. Kita ambil yang mana sebutan yang ada. Okey, so ini adalah penyelesaian dia. Okey, so kalau tengok robot ni tanya, nyatakan bilangan sebutan dalam setiap ungkapan tu. Yang tadilah yang cikgu cakap tadi. Yang A ada 2, yang B ada 2 juga, yang C ada 3 sebutan, yang D ada 4 sebutan. Okey. Okey, so ini penyelesaian dia. Okey, kemudian apa yang ditulis dekat sini, suatu sebutan algebra boleh ditulis sebagai hasil darab pemboleh ubah dan faktornya. Misalnya diberi 3xy. Okey. Masih sama, masih benda yang sama. Okey. Tadi cikgu cakap kalau tak ada operasi apa-apa kat tengah, bermaksud ianya adalah darab. Jadi, kalau cikgu tulis 3yx, adakah masih sama? Masih sama. Walaupun kedudukannya berbeza, tetapi tetap darab. Okey. Jadi, kalau kita nak tulis x, y kat 3 kat belakang pun, still sama. Tapi, tak pernahlah orang tulis 3 dekat belakang. Dia mesti huruf tu kat depan lah biasanya. Okey. Jadi, menunjukkan dekat sini, bila kita darab, tak kisahlah susunan dia macam mana. Macam mana kita nak kenal perkali. Okey, sekarang kita nak belajar perkali pula. Okay, kalau kita lihat dekat sini, ini dia dah mula mention pasal perkali. Jadi kita nak belajar. Tadi kita dah belajar tentang sebutan. Sekarang kita nak belajar perkali. Okey, kalau soalan diberi 3xy, apakah perkali yang ada? Okey, dia boleh jadi macam-macam soalan. Okey, so 3xy ni, sekejap cikgu padam. 3xy ni, contohnya perkali untuk y. Okey, dia tanya perkali untuk y. Jadi untuk y sahaja, okey, ni y, kita ambil selain daripada y. Selain daripada y kita ada 3x. Jadi perkali untuk y adalah 3x. Okey, ini adalah perkali dia lah. Okey, cikgu harap faham Okey, contoh lain, kalau dia tanya 3xy ni, apakah perkali bagi x? Okey, apakah perkali bagi x? So, kita buang x. Kita buang x, kita ambil selain daripada x, iaitu 3y. Okey, itu adalah perkali dia. Okey. Soalan lain pula, apakah perkali bagi 3xy juga ni? Apakah perkali bagi xy? Okey. So, macam mana kita nak buat? Kita buang xy ni, kita kecualikan dia. So, tinggal apa? Tinggal 3. So, perkalinya adalah 3. Okey. So, ini yang maksud diberi dekat sini ni. Okey. Jadi, contohnya tadi, kalau kita kata kat sini, perkali 3x ialah perkali bagi pemboleh ubah y. Jadi, kalau kita nak y sahaja, okey, kalau y sahaja dekat sini, maksudnya yang tinggal adalah 3x. Okey. Dan yang ni pula dia kata 3y adalah perkali bagi pemboleh ubah x. Okey. Samalah 3xy. Okey. Untuk x sahaja kita ambil 3y. Sebab tu dia jadi 3y. Okey. Cikgu harap jelas apa yang cikgu terangkan. Kalau masih tak jelas, kita pergi kepada contoh 6. Okey. Okey, sekarang dalam contoh 6 ni, dalam sebutan negatif 3k kuasa 2 mn, nyatakan perkali bagi k kuasa 2 mn. Okey, so, jangan confuse. Sekejap cikgu. Okey. Diberi negatif 3k kuasa 2 mn. Okey, soalan tanya perkali bagi k kuasa 2 mn. Jadi, kita buang k kuasa 2 mn. Nampak tak ni cikgu buat ni?
K kuasa 2 Mn ni kita ambil selain daripada K kuasa 2 Mn. So, yang tinggal adalah negatif 3. Sebab tu jawapan dia negatif 3. So, kalau kita lihat jawapan dekat sini, dia tulis perkali bagi 3 K kuasa 2 Mn ialah negatif 3. Okay, okay, kita tengok soalan B pula. Dia nak perkali bagi negatif Mn. Okay, masih soalan yang sama, iaitu negatif 3 K kuasa 2 Mn. Okay, masih soalan yang sama Tetapi soalan tu tanya perkali bagi negatif Mn. Jadi kita buang selain daripada negatif Mn. Okay, so yang ni kita buang. Mn ni pun kita tak nak. So yang tinggal adalah 3K kuasa 2. So perkali dia adalah 3K kuasa 2. Okay, so sebab tu jawapan dia dekat sini diberi ini. Okay, ini jawapan dia 3K kuasa 2. Okay, samalah dengan yang cikgu buat tadi. Okay, kemudian soalan C. Perkali bagi 3K kuasa 2. Okay, so cikgu contoh dekat sini Masih soalan yang sama, negatif 3K kuasa 2 Mn. Okay, perkali bagi 3K kuasa 2. Jadi kita tak nak K kuasa 2. 3K kuasa 2 kita nak buang. Okay, so ni nak buang. Okay, yang ni kita nak buang. Negatif 3 ni nak buang. Lepas tu, K kuasa 2 pun nak buang. Kita tak nak yang ni. So, yang tinggal adalah negatif Mn. Sebab tu jawapan dia negatif Mn. Okay, so tengok dekat sini. Negatif Mn. Okay, faham tak? Kalau tak faham, cikgu cuba bagi soalan lain. Okay, diberi soalan. Sekejap ya. Okey, diberi soalan cikgu ambil daripada modul 7 P kuasa 2 Q. Okey. Ini diberi ungkapan, satu ungkapan. Dia tanya perkali, soalan A. Dia tanya, apakah perkali bagi P kuasa 2 Q? Okey. So, nak cari perkali bagi P kuasa 2 Q, kita just buang sahaja. P kuasa 2 Q ni kita buang. Jadi, tinggal negatif 7. So, jawapan dia adalah negatif 7. Okey. Kemudian, soalan B pula. Soalan B tanya perkali bagi Q. Okey. So, macam mana kita nak cari perkali bagi Q? Okey, soalan dia adalah negatif 7 P kuasa 2Q kan? Soalan tadi. Masih soalan yang sama Jadi, kita nak buang Q. Kita buang Q. Maka yang tinggal adalah negatif 7P kuasa 2. Okey, itu jawapan dia. Okey, soalan lain. Contohnya dia tanya perkali bagi P kuasa 2. Okey, macam mana nak buang, nak buat? Okey, so kita ambil soalan dia. Negatif 7 P kuasa 2Q. Ini soalan dia yang tadi yang atas tadi. Okey, jadi macam mana kita nak buat perkali untuk P kuasa 2? Kita just buang P kuasa 2 ni. Kita tak nak. Jadi yang tinggal adalah negatif 7Q. Okey. Dan last kali, soalan tanya perkali bagi negatif 7PQ. Okey. Negatif 7PQ. So, kita ambil soalan. Iaitu negatif 7P kuasa 2Q. Okey, kita buang negatif 7PQ. Ikut soalan. Ini kita tak nak. Ini tak nak. Okey. So, yang ini pun tak nak. Jadi, yang tinggal 2 je. Kita tak boleh lah ambil 2. P kuasa 2 ni menunjukkan P tu ada 2 kali. Okey. P darab P. Jadi, yang satu kita dah buang. So, tinggal P. So, P kuasa 1 ataupun P sahajalah. Okey. So, itu adalah contoh bagi cara untuk mencari perkali. Okey.
Sekarang kita pergi ke part last sekali dalam video ni, iaitu kita nak belajar sebutan serupa dan sebutan tidak serupa. Okey, so yang ini sangat simple. Macam mana kita nak kenal pasti sebutan itu serupa atau tidak serupa? Okey, jadi kita lihat pada contoh dekat sini, kita ada negatif 2M dan 3/7M. Okey? Okey. So, kalau kita nak tahu dia serupa ke tak serupa, kita lihat kepada pemboleh ubah ataupun huruf yang diberi. Okey, so ni M, ini M. Tak kisahlah nombor dia negatif 2 ke, 3/7 ke, apa-apa nombor kat depan kita abaikan, kita cuma tengok huruf yang diberi ataupun pemboleh ubah yang diberi. Okey, kalau M sama dengan M, itu adalah sebutan yang serupa. Okey, contoh yang kedua kita ada PQ/3. Okey, abaikan nombor, kita tengok huruf sahaja, pemboleh ubah. Okey, so PQ sama dengan PQ, jadi dua tu adalah sebutan yang serupa. Okey, yang ini pun AB dengan BA. Okey, sama macam cikgu cakap tadi, XY dengan YX. Tak kisahlah dia susunan macam mana, bila tak ada apa-apa simbol, maksudnya ia adalah darab. X, Y, Y, X adalah sama. Sama macam 2 darab 3, 3 darab 2. So, tetap sama. Okey, jadi AB ke BA ke, ia tetap sebutan yang serupa. Okey, kemudian kita tengok kat sini, ini K kuasa 2, ini K kuasa 2. So, ia adalah sebutan yang serupa. Okey, jadi kita tengok contoh yang di bawah pula. Kita ada 2V dan 2W. Okey, nombornya sama tetapi hurufnya berbeza. Bila huruf berbeza, ia adalah sebutan tidak serupa. Okey, sebab ini V, ini W. Okey, macam yang cikgu terangkan dalam video sebelum ni. Kalau huruf yang berbeza menunjukkan nilai bagi yang kita ketahui itu pun adalah berbeza. Okey, macam cikgu terangkan dalam beg yang ada blok kayu. Satu beg dia tulis X, satu beg dia tulis Y. Jadi kenapa dia tulis X dan Y? Kerana X dan Y itu memberi nilai yang berbeza. Okey, sama macam ni kita ada XY, yang ini YZ pun lain. Okey, kerana yang Y itu pasangannya dengan X dan satu lagi Y itu pasangannya dengan Z. So berbezalah. Okey, yang ini pula X kuasa 2 dan ini ada X. Okey, walaupun X dengan X tu sama, tetapi dekat sini ada kuasa 2. Kuasa 2 ni menunjukkan X itu ada 2 kali, iaitu X darab X. Okey, ingat X darab X akan jadi X kuasa 2. Jadi, disebabkan dekat sini tak ada kuasa 2, maksudnya X tu kuasa 1. Jadi, sebutannya adalah tidak serupa. Dia kalau serupa ni, dia mesti kalau kuasa 1 dengan kuasa 1. Kalau kuasa 2 dengan kuasa 2. Kalau kuasa 3 dengan kuasa 3. Dia tak boleh berbeza. Okey. Jadi 9x kuasa 2 dengan 8x ini adalah sebutan tidak serupa. Okey, kalau yang ini pula kita ada m kuasa 2n, yang ini mn kuasa 2. Kenapa ianya adalah tidak serupa? Kerana untuk 3m kuasa 2n kat sini, maksudnya kita ada 3 darab m darab m darab n. Okey, bermaksud kita ada M 2 kali, N sekali. Okey, kalau yang 1/4 MN kuasa 2 ni, maksudnya ialah apa? Maksudnya adalah 1/4 darab M darab N darab N. Okey, so tak sama. Kenapa tak sama? Sebab ini M ada 2, N ada 1. Yang ini M ada 1, N ada 2. Dia terbalik. Okey, jadi ungkapan yang ada sebutan, dua-dua sebutan ni adalah tidak serupa. Okey, jadi murid kena sangat berhati-hati dengan tandaan kuasa 1 dengan kuasa 2. Okey, ingat susunan yang berbeza AB dengan BA adalah sama. Kenapa dua-dua sama? Sebab ia adalah operasi darab. Okey, kalau diberi A kuasa 2B dan B A kuasa 2. Adakah ia sama? Ya, ia adalah benda yang sama, sebutan yang serupa. Kenapa sebutan yang serupa? Kerana kedua-dua ni adalah A-nya adalah kuasa 2 dan B-nya adalah kuasa 1. Cuma kedudukan je yang berbeza. Jadi kedua-dua ni adalah serupa. Okey. Jadi cikgu harap semua faham apa yang cikgu terangkan pada hari ini. Sebenarnya 5.1 ni adalah pengenalan sahaja kepada
ungkapan algebra. Okey, kita akan belajar lebih lanjut lagi dalam video seterusnya yang melibatkan operasi, tambah, tolak darab dan bahagi ungkapan algebra. Okey, cikgu harap ilmu yang disampaikan ini boleh dimanfaatkan kepada semua murid. Okey, selamat belajar dan selamat membuat latihan. Assalamualaikum.